Lazimnya bila kita cakap berkaitan dengan atlet ini, mereka akan terdedah dengan kecederaan. Apabila ada kecederaan, mereka terpaksa melalui satu proses dipanggil sebagai rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini penting sebenarnya bukan saja untuk mereka yang cedera disebabkan sukan ini, tapi juga untuk barangkali kanak-kanak yang tidak mempunyai keupayaan untuk menggunakan fizikal mereka. Jadi untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya berkenaan rehabilitasi ini, kita ada topik kita nak bincangkan pada pagi ini, terutamanya berkenaan sambutan Sedekad Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC. Jadi pada pagi ini dua tetamu kami bawakan di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Shen Pei Ming selaku pakar perubatan rehabilitasi dan ketua unit rehabilitasi pediatrik Hospital Rehabilitasi Ceras. Juga kita bawakan Dr. Aiza Shafrina Osman selaku pakar perubatan rehabilitasi pediatrik Hospital Rehabilitasi Ceras. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya, Dr. Shen dan juga Dr. Aiza. Okey, kita nak bercakap mengenai sambutan Sedekad Perkhidmatan Rehabilitasi ini, tapi saya rasa eloklah kalau permulaan ini kita ceritakan dulu kepada penonton di luar sana apa itu sebenarnya rehabilitasi. Barangkali mereka dengar rehab, perkataan pendeknya rehab, pergi mana pergi rehab kan. Tapi apa itu rehab dan apa sebenarnya yang merangkumi di bawah rehab ini, kalau Dr. Syah boleh kongsikan terlebih dahulu. Rehabilitasi is actually satu proses pemulihan untuk membantu meningkatkan kefungsian kanak-kanak dan remaja yang mana kita tengok kategori utama kita. Kita daripada unit rehabilitasi pediatrik, untuk maklumat kita berada di Hospital Rehabilitasi Ceras dan kita merupakan satu-satunya hospital kerajaan yang menawarkan perkhidmatan yang menyeluruh untuk rehabilitasi kanak-kanak kurang upaya fizikal. So yang ini, perkhidmatan ini termasuklah merangkumi perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam yang dengan kapasiti katil 20 katil. Klien utama kami merupakan mereka yang lahir dengan penyakit kongenital ataupun sebab kecederaan atau penyakit. Kes-kes yang utama yang kita ada ialah mereka yang berpenyakit cerebral palsy yang datang dengan penyakit genetik, kudung atau amputasi kaki atau tangan, atau sebab kecederaan otak atau aksiden ke jatuh ke, dan kesemuanya mereka ada satu kegagalan, kekurang upaya kefungsian dan mobiliti. So mereka yang menjadikan mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang we call normal untuk dengan kanak-kanak lain. So tujuan kita pasukan rehabilitasi di pediatrik di HRC ialah untuk membantu mereka mencapai tahap keupayaan yang maksimum dan optimal sejajar dengan perkembangan pada masa itu. So macam kanak-kanak umur 3 tahun, so kita cubakan masukkan kembalikan fungsi mereka sedekat 3 tahun. Kalau kanak-kanak umur 15 tahun, dan kita cuba bantukan mereka ke umur 15 tahun supaya mereka dapat kembali kepada masyarakat, balik sekolah dan juga membantu mereka untuk mencapai kehidupan untuk masa hadapan seperti bekerja ke masuk universiti semua tu. Rehabilitasi ini prosesnya agak lama kan jika nak dibandingkan. Kalau boleh, mungkin Dr. Aiza boleh kongsi pengalaman doktor sendiri apabila berada di Pusat Rehabilitasi Pediatrik HRC ini. Pengalaman sendiri mengendalikan kanak-kanak sewaktu proses rehab tersebut. Okey, kalau mengikut pengalaman lah, saya berkhidmat di HRC sejak mula 2016. Sebelum tu saya berada di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Jadi HRC ini dia merupakan sebuah hospital yang memberikan perkhidmatan rehabilitasi khususnya buat anak-anak jugalah, memang diberi peluang berbanding dengan hospital kerajaan yang lain. Jadi di HRC kita mempunyai katil. Jadi pengalaman menyediakan perkhidmatan ataupun memberikan perkhidmatan adalah kita dapat melihat pesakit secara menyeluruh. Pesakit kami berumur seawal-awalnya daripada bayi dan sehingga 18 tahun. Jadi kita dapat tengok range yang pelbagai peringkat umur. Jadi macam Dr. Chen bagi tahu tadi, kami memberikan perkhidmatan perawatan rehabilitasi mengikut keperluan umur. Jadi sepanjang berada, pengalaman yang mungkin menarik untuk saya rasa adalah melihat pencapaian pesakit kami. Pencapaian itu bukan sahaja melibatkan kefungsian, macam Dr. Chen kata tadi, kalau ada adik-adik kita yang mengalami amputasi, sama ada dilahirkan secara congenital, mengalami masalah tu, jadi pada umur setahun yang sepatutnya dia boleh berdiri, berjalan, jadi kami berikan kaki palsu
ibu dan melihat perkembangan sehingga dia boleh pergi ke sekolah. Kemudian ada adik yang dah lebih besar yang lepas ke sekolah kemudian masuk kolej. Jadi bukan sahaja perawatan di dalam hospital, tapi kami juga turun ke komuniti untuk memastikan bahawa anak-anak ini mendapat peluang seperti kanak-kanak yang normal yang lain. Jadi pada saya pengalaman tu melihat perkembangan mereka dan mereka terus bangkit sama seperti orang normal, itu adalah satu pengalaman yang paling berharga lah buat saya. Setakat ini berapa ramai kaki tangan yang berada di bawah pusat rehabilitasi pediatrik ini? Okey. Buat masa ini, pasukan kami terdiri pada pasukan multidisiplin. So, buat masa ini kita ada 3 orang pakar perubatan rehabilitasi, termasuk saya dengan Dr. Aiza, dan 6 orang pegawai perubatan, 4 orang jurupulih fizioterapi, dan 4 orang pegawai pemulihan perubatan cara kerja, 1 orang audiologis, 1 orang pegawai pertuturan, dan terdapat 3 ketua jururawat dan 53 orang jururawat terlatih untuk merangkumi semua perkhidmatan laki luar dan pesakit dalam. Okey. Memang lengkap kalau kita dapat tengok kaki tangan di bawah HRC ni. Kadang-kadang kalau kita pergi hospital lain, kita takut nanti bukan apa. Bila fasiliti ini kurang lengkap, akan ada sedikit kelompongan dalam proses rehab itu. Jadi HRC sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik. Kalau ibu bapa yang sedang menonton sekarang ini mempunyai anak-anak yang barangkali ada masalah fizikal dan sebagainya, boleh bawa ke HRC. Okey, kita nak bercakap berkenaan sambutan Sedekat Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC ini dengan temanya tahun ini A Decade of Love, Joy and Hope. Kenapa tema ini dipilih, Dr. Aizan? Okey, HRC sebenarnya dah beroperasi daripada 2012. Namun perkhidmatan pediatrik dimulakan pada tahun 2013. Jadi pada tahun ini 2023 adalah 10 tahun dekad perkhidmatan. Jadi kami memilih A Decade of Love, Joy and Hope sebenarnya adalah sebagai satu apresiasi ataupun penghargaan kami kepada pelanggan kami lah, terutamanya anak-anak dan ibu bapa. Selain itu, dia juga nak menjadi platform untuk kita tingkatkan lagi kerjasama antara ahli pasukan perawatan yang ramai tadi bersama-sama dengan ibu bapa dan anak-anak mereka. Jadi A Decade of Love juga adalah satu simbolik yang mana kami di sini bersedia untuk memberi perkhidmatan adalah disebabkan oleh kasih sayang kami tadi. Memberi harapan kepada keluarga dan anak-anak dan juga untuk memberikan kejayaan untuk membuatkan mereka berasa bergembira dan dapat berseronok di luar sana. So itulah kenapa kami mengambil tema A Decade of Love, Joy and Hope. Dan juga untuk tambahan lagi kepada Dr. Aiza punya, yang the hope tu, harapan, ialah untuk memberi harapan. Diharap dengan aktiviti ini dapat memberi harapan kepada ibu bapa dan kanak-kanak di luar yang tidak dapat menerima rawatan dekat sini. There is always hope untuk itu. Sebab daripada 10 tahun yang kita alami, kita nampak banyak miracle dan harapan untuk keluarga dan kanak-kanak. So that's why we want to share. Rehabilitasi sebenarnya memang memberikan harapan untuk kanak-kanak yang mungkin sudah putus harapan, tidak mempunyai keupayaan yang sama seperti rakan-rakan yang lain. Jadinya kalau Dr. Shan boleh kongsikan untuk pusat rehabilitasi pediatrik di HRC ini kan, bagaimana tahap kejayaan ataupun barangkali respon penjaga ibu bapa yang membawa anak-anak mereka ke pusat rehabilitasi pediatrik HRC ini? Kalau ikutkan statistik, seperti biasa semua orang suka statistik kan, ikutkan daripada tahun permulaan tahun 2013 kita mendapat 213 kemasukan pesakit untuk sepanjang tahun. Pada tahun 2022 kemasukan pesakit ialah 253 dengan kapasiti katil 24. Pada permulaan, untuk makluman, pada tahun 2013 kita hanya ada 12 katil kapasiti. So dalam masa 10 tahun kita dah tambah double lah. Dan daripada segi itu, bilangan hari dalam kemasukan ward daripada 5.73 hari setiap kemasukan kepada 16 hari. So daripada pesakit luar, kedatangan ke pesakit luar klinik pakar perubatan pediatrik, rehabilitasi pediatrik daripada 820 kedatangan pesakit pada tahun 2013 kepada 2,300 lebih pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak 272%.
So setakat ini sepanjang perkhidmatan sudah ada kedatangan bilangan pesakit yang selamai 17,000. Agak banyak jugalah. Tapi saya rasa kejayaan kita paling tu ialah Dr. Aiza. Okey, sebagai tambahanlah, selain daripada kejayaan bagi kami anggota perawat, kejayaan yang lebih manis adalah menyaksikan kejayaan pesakit sendiri. So selama 10 tahun ni ada beberapa orang anak-anak di bawah rawatan kami berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kita ada sebagai contoh mungkin Dr. Adik Alia, dia telah pun menghabiskan pengajiannya di bidang accountancy. Jadi sedang menunggu untuk internship. Jadi itu antara kejayaan yang saya rasa kejayaan yang patut diberikan penghargaan buat mereka atas usaha keras mereka dipandu oleh kami. Itu. Jadi adakah Adik Alia yang akan kembali ke Pusat Rehabilitasi Pediatrik HRC ni untuk bersama dengan sambutan sedekat ini kan? Yes. Apa lagi antara program lain yang akan disediakan? Okey, untuk program sambutan sebenarnya bermula daripada hari ini kita telah pun membuka booth di Ruang Legar Hospital Rehabilitasi Keceras. Jadi Ruang Legar itu kita beri booth itu kita berikan kepada NGO yang bekerjasama rapat dengan pihak hospital. Jadi seperti contohnya Tas Putra, Gold, Amir's Gym ya. Mereka juga turut memberikan perawatan tambahan kepada anak-anak CP kami dan anak yang memerlukan keperluan. Kemudian booth jualan daripada hasil daripada ibu-ibu pesakit dan juga jualan anak-anak kami membuat kraft di dalam ward juga akan turut dipamerkan dan dijual bermula pada hari ini. Kemudian antara acara lain bermula esok merupakan acara kemuncak lah. Jadi esok kita akan ada sedikit perkongsian daripada multidisciplinary team members yang ramai-ramai tadi untuk kita berikan ceramah bagi meningkatkan pengetahuan kepada ahli-ahli anggota perawat daripada hospital lain. Dan kemudian juga kita ada forum sembang petang santai bersama panelis-panelis kami daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Sektor Pendidikan Khas dan Kementerian Pendidikan dan juga daripada Majlis Paralimpik Malaysia. Mereka kongsikan juga apa yang mereka boleh bantu bagi anak-anak kami nanti. Selepas itu, actually, I think kemuncak ialah sesi perkongsian dengan ibu bapa dan penjaga dan juga pesakit kita selepas perkongsian dengan agensi kerajaan tu. Itu akan menjadikan kita boleh dengar dengan secara live bersama dengan pengalaman yang daripada ibu bapa dan juga pesakit dan macam mana perjalanan mereka, rehabilitasi mereka. I think that one should be one of the attraction. Betul. Pendedahan itu perlukan sebab ialah perkara-perkara macam ni kita tidak diajar secara formal di kelas dan sebagainya kan. Jadi untuk kita melalui ataupun menjaga anak-anak sebagai penjaga perlu ada ilmu pengetahuan juga sebab nanti bila dia keluar daripada kelas rehab tu apa penjagaan seterusnya barangkali tidak sama dengan kanak-kanak yang lain kan. Macam Dr. Shin sendiri, okey, sedekat Pusat Rehabilitasi Pediatrik HRC ini pastinya perkhidmatan ini akan diteruskan sampai bila-bila dan penambahbaikan itu diperlukan dari masa yang sama mengikut peredaran zaman, ialah jenis-jenis penyakit, jenis-jenis kecacatan yang sentiasa berevolusi, kita tak tahu lagi kan. Apakah antara perjalanan selepas ini ataupun perancangan selepas ini untuk Pusat Rehabilitasi Pediatrik ini untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit kanak-kanak ini? Saya rasa yang itu ialah harapan kita lah semua untuk menjadikan pusat rujukan dan pusat latihan dan kalau boleh ialah menukar landscape perkhidmatan rehabilitasi di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Maklum, kita ni ialah satu-satunya yang hospital kerajaan yang menyediakan perkhidmatan yang menyuruh ini. So kita harap dapat jadi kayu ukur untuk perkhidmatan rehabilitasi pediatrik di serantau dengan adakan menyediakan fasiliti rehabilitasi yang terkini dan juga yang lengkap untuk kanak-kanak yang semua umur, peringkat umur. Because saiz barang kan akan berbeza dengan tu. Dan juga untuk memastikan ada pasukan rehabilitasi
multidisipliner rehabilitasi yang dilengkapi dengan knowledge atau pengetahuan yang terkini yang boleh manfaat kepada semua sama ada pesakit atau anggota kesihatan lain yang di Malaysia. Dr. Aizah Kabir, sekali lagi wawarkan untuk penonton kalau yang berkesempatan untuk sama-sama memeriahkan sambutan Syarikat Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC ini secara ringkas. Ya, memang kami alu-alukan kedatangan semua yang berminat, terutamanya untuk para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas lah, terutamanya mereka untuk menghadiri. Jadi hadir untuk kenali kami secara lebih dekat, hadir untuk kenali siapa-siapa lagi yang boleh membantu dan juga berturut serta untuk berkongsi pengalaman bersama dengan keluarga yang lain nanti. Okey, baik. Itu dia kami kongsi kepada anda. Terima kasih kepada Dr. Shan dan juga Dr. Aizah. Itu saja kesempatan kita ada untuk bercakap ataupun berkongsi kepada para penonton berkenaan sambutan Syarikat Perkhidmatan Rehabilitasi Pediatrik HRC. Semoga ialah perkhidmatan ini akan terus ditambah baik dan juga memberikan khidmat yang terbaik untuk kanak-kanak yang memerlukan rehabilitasi di luar sana.